Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, kali ini punya topik aku nak share tentang pandangan atau pengalaman peribadi aku sepanjang aku memulakan perniagaan 10 tahun lepas. Mungkin korang tertanya ataupun baru pertama kali tengok YouTube aku nak share macam mana aku boleh terjebak dalam dunia perniagaan ni selepas aku berhenti kerja 24 jam. Jadi lah, betul babe. Aku berhenti 24 jam sebab aku nak mulakan perniagaan aku sendiri. Sebab time tu aku rasa aku adalah orang yang sesuai untuk berniaga, bukan untuk bekerja dengan orang. Jadi aku buat keputusan pada tahun 2012 aku berhenti 24 jam di sebuah syarikat yang besar dekat Kuala Lumpur untuk berniaga. Yes, itulah aku punya tujuan bila aku berhenti 24 jam, sebab aku nak mulakan perniagaan. Pendekkan cerita, pada tahun sebelum aku bekerja lagi, aku dah start berniaga di akhir tahun pembelajaran aku kat universiti. Actually dekat universiti pun aku dah banyak bisnes aku buat. Aku jual baju lah, aku jual burger dan sebagainya. Tapi yang aku lebih serius masa akhir tahun degree aku mulakan perniagaan direct selling, which is aku start berniaga direct selling Herbalife. So kat situ pun sebab aku diajak oleh ex-girlfriend aku, sekarang adalah isteri, untuk memulakan perniagaan direct selling Herbalife. So aku start buat bisnes Herbalife tu lepas aku serius betul-betul, lepas aku berhenti 24 jam. Actually lepas berhenti 24 jam tu aku ada buat bisnes lain, tapi tak jadi. Aku terus fokus buat Herbalife. So tahun 2012 adalah tahun aku konsisten ataupun fokus untuk buat bisnes Herbalife. Itulah bisnes pertama yang aku betul-betul serius buat, dan alhamdulillah bisnes Herbalife sangat super. Macam benda aku dapat income besar dan sebagainya. Tapi dalam masa panjang 5 tahun tu ada banyak cabaran, ujian yang aku hadapi. Pendekkan cerita, tahun 2014 bisnes Herbalife is not going well, dan kita orang cari bisnes lain yang boleh dapat tambahkan pendapatan kita orang. Dan kita nampak time tu adalah bisnes tudung adalah tengah trend. Ramai orang memerlukan tudung, dan bisnes-bisnes brand-brand baru pun dah mula muncul time tu. Tapi kita orang tak jual retail, kita orang jual borong. Time tu lah wujud nama Khaira Wholesale. Kita orang adalah pembekal tudung borong pada usahawan kecil yang berniaga secara online. Jadi tahun 2014 tu ada seorang kenalan aku ni, dia bawa kita orang ke dalam industri tudung borong ni. Dia kenalkan kita orang dengan few supplier, dan kita orang mula dapat consignment tudung borong tu. Jadi kita orang ambil tudung borong yang in time tu, tengah demand time tu, macam-macam tudung lah, shawl lah, bawal lah, instant lah sebagainya. So kita orang packing balik dan kita orang jual secara online. So kita buka website, kita buka IG, Facebook, dan memang 100% kita orang jual secara online saja tudung-tudung borong tu. So tak ada jual by piece, kita akan jual by kodi. Satu kodi tu ada 20 helai. Dan kita orang buat jual online lah, 100% online. Dan jualan kita ni sampailah ke Singapura, Brunei, Jepun pun ada, UK pun ada, Malaysia. Yang cakap lah, memang very well time tu, memang best gila sale. Tapi setahun selepas tu atau setahun lebih lepas tu, demand dah sangat kurang. Dah ramai gila orang buat bisnes tudung ni. Dan time tu pula supplier pun masuk dalam retailnya lapangan, dua potong harga. So kita tak boleh nak buat untung time tu. So kita orang fikir lagi, okay, what next untuk kita buat bisnes dan tambah pendapatan. Kemudian kita tengok sepanjang kita orang buat bisnes tudung ni, kita orang pun berkenalan ramai supplier packaging, supplier label sebagainya. Ramainya usahawan kecil atau SME ni, diorang tak ada tempat ataupun tak ada one stop center untuk diorang dapatkan diorang punya packaging ke, labeling ke, marketing ke, design. So dekat situlah kita nampak ada satu big opportunity, ada satu peluang yang besar untuk kita orang jadi one stop center pula untuk usahawan. Instead of kita orang jual tudung, kita jual benda-benda yang diorang perlukan untuk diorang buat jualan dekat online ataupun offline. So kita orang mulalah supply dekat existing client kita orang. Kita orang supply label, kita orang supply plastik, kita orang supply design, kita buat consultation marketing, dan situlah bermulanya dengan nama label sendiri. Kat label sendiri tu, kita orang punya mission kita orang lah nak bantu usahawan untuk grow orang punya bisnes dan juga untuk memulakan perniagaan mereka. Kita orang bina label sendiri daripada sebuah kedai kecil yang memang tak ada apa sangat. Time tu ada 3 ke 4 orang, 3 orang staff saja. Kita orang mula dengan kecil-kecilan. Kita orang bagi design, kita jual design, kita jual label, kita jual plastik, packaging sebagainya. Dan alhamdulillah sampai sekarang label sendiri terus berkembang maju, dan kita orang dah bantu lebih daripada 10,000 usahawan untuk memulakan perniagaan mereka dan juga untuk memperkembangkan bisnes mereka dengan cara bantu dari segi label, design, marketing, packaging dan sebagainya. Dan alhamdulillah bisnes terus grow, dan inilah label sendiri. Dan
apa yang korang kenal aku sekarang ni, Bro Yus ni sekarang adalah sebagai Head of Marketing dan juga Strategi label sendiri. So akulah yang buat marketing punya strategi, akulah buat plan untuk macam mana nak ramaikan orang kenal label sendiri ni. Banyak kerja yang aku kena buat dan banyak plan yang aku kena buat. Macam cakap lah, sepanjang 10 tahun aku dan isteri memulakan perniagaan bersama tim ni, banyak ujian, cabaran dan juga pengalaman yang kita dapat. Dan bagi aku, inilah satu pengalaman yang tak dapat dibeli, pengalaman yang sangat bernilai untuk kita orang terus grow lebih matang dan lebih bersedia untuk berbagai-bagai kemungkinan yang akan berlaku pada masa akan datang. Jadi pada mereka atau korang yang baru nak berniaga, jangan takut. Percayalah, apa yang korang buat ni mesti ada sebab, mesti ada hikmah. Dan kalau tak berjaya, bukannya maksudnya tak berjaya selama-lamanya, mungkin itu satu bentuk kegagalan yang korang boleh belajar untuk korang bina lagi korang punya perniagaan untuk lebih berjaya. Macam aku jugalah, ini macam bisnes aku buat juga, tapi Alhamdulillah kita orang, Allah mudahkan urusan kita orang untuk label sendiri ni, dan Alhamdulillah terus grow. Benda tu orang kata trust the process. Itu semua adalah proses untuk mematangkan kita, mematangkan cara fikir kita, mematangkan cara kita berhadapan dengan segala situasi dan pengalaman. Dan dalam masa sama, korang boleh kenal ramai orang, sama dia baik, buruk, jahat, baik, sebagainya. Dan itulah yang akan jadikan korang lebih kuat dan lebih faham dalam tentang apa yang korang buat sekarang ni. Kalau nak cakap susah atau senang, bagi aku dalam bisnes ni tak ada yang susah, tak ada yang senang. Depends on diri kita sendirilah. Kalau kita nak lihat semua benda tu susah, susahlah segala-galanya. Tapi kalau kita lihat benda tu sebagai ujian, dan pastinya ujian tu akan beri kebaikan untuk kita, teruskan. Aku percaya tentang setiap kesukaran tu ada kesenangan Allah akan beri. Fa innamal usri yusra. Setiap kesukaran ni ada kesenangan. Bukannya selepas susah ada senang, tak. Dalam waktu susah tu juga Allah akan bagi kesenangan. Dan ujian tu juga untuk meningkatkan iman kita, untuk meningkatkan lagi relationship kita dengan Allah SWT. Dan dalam masa sama, kita akan lebih menjadi orang yang beza, lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Kalau korang yang tengah ragu-ragu nak start atau tak start, kalau korang rasa itu the best time ataupun itulah keputusan yang baik untuk korang punya kehidupan selepas solat istiqarah dan berbincang dengan orang yang korang kenal, dan korang rasa korang dah bersedia untuk mulakan perniagaan, teruskan saja asal tersebut. Aku percaya pengalaman akan mematangkan korang, pengalaman akan menjadikan korang lebih baik daripada sebelumnya, dan pengalaman boleh belajar daripada orang lain punya pengalaman. Sama-sama kita berniaga, sama-sama kita bantu lebih ramai orang ke luar sana dengan menjadikan diorang pasukan kita dalam perniagaan kita. Kita boleh bayar zakat, kita boleh bayar bagi sedekah, kita boleh infak sebagainya. InsyaAllah dengan cara tu kita mungkin berada kedudukan tinggi di sisi Allah SWT. Perniagaan ni ibadah tu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Alright, itu sahaja saya, Bro Yus. Benda berbincang, kita bincang lah bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.